Contoh solat. Solat kita kena lawan nafsu, lawan ponek. Kalau puasa kita kena tahan lapar. Cari rezeki halal ni tak banyaklah dapat. Kan baru-baru ni kecoh kes Macau scam, orang tangkap. Macam-macam harta dapat. Kan kereta mewah tu boleh-boleh kan? Sampai ada orang kata kalau nak kaya tak boleh buat benda halal, kena tipu, kena scam baru boleh kaya. Rezeki halal ni kita kat dunia miskin lah, tapi halal. Jadi kita tengok setiap kebaikan ni ada sikit lah macam kita boleh panggil macam mudarat. Sedangkan kalau macam tadi arak tu, kalau saya tengok satu dokumentari tu, seni arak, seni arak ni subjek besar, satu seni. Macam kalau kopi kan ada, kalau kita baca kan ada French roast, ada Arabica roast, dia ada macam kita panggil cara-cara dia bakar biji kopi tu. Macam itulah arak, dia ada seni-seni dia. Berapa tahun so dia ada grade-grade tu. Seni. So kalau kita tinggal arak ni silang satu seni. Ini kata orang barat. Kenapa tuan-tuan? Kenapa macam tu? Jadi Imam Ash-Shatibi mengatakan bahawa ia kerana ibtila. Allah nak uji kita. Sebab kalaulah benda baik ni 100% baik, takkan ada orang kat dunia ni yang tinggal kan. Mesti semua orang buat. Tak ada orang tinggal solat ni. Kalau semua solat ni dapat duit, solat dapat duit, tak ponek orang solat. Tapi sebab ponek, kena mujahadah, kena korban macam-macam, ada orang tak buat. Puasa pun sama, kena lapar, sakit, musafir lagi kan. Kalau benda keburukan ni, kita tengok yang kecil-kecil, yang baik-baik tu kita sebab tu kalau tak buat ni rugi ni. Ujian Allah kepada manusia. Sebab itu tak ada 100% kebaikan, keburukan. Sebab kalau ada lah 100% keburukan ni, semua orang tinggal. Semua orang tinggal. Tapi sebab ada sedikit persen yang kita kata macam manfaat itu, maka orang pun tergoda untuk buat perkara ni. Jadi itu tuan-tuan, kenapa Allah meletakkan perkara itu sedemikian, sebagai ujian kepada manusia, untuk mana yang betul-betul nak mendekatkan diri kepada Allah, tidak melihat kepada benda-benda kecil, melihat kepada suruhan Allah semata-mata. Okey, tuan-tuan, itu mukadimah. Saya malam ni insya-Allah menggantikan Ustaz Farid ni. Untuk kita malam ni saya bercadang lah untuk kita sama-sama mengulang kaji lah. Mungkin tuan-tuan ramai dah mengetahui sedikit sebanyak tentang tasawuf. Jadi saya mungkin kita nak bincang sedikit tuan-tuan tentang satu ayat yang biasa kita dengar, biasa kita baca setiap hari, iaitu suratul Fatihah. Tuan-tuan, ulama kata kalaulah suratul Fatihah ini kita nak ambil satu ayat yang paling mempunyai pelbagai rahsia, paling mempunyai pelbagai hikmah, ayat apa tuan-tuan? Ini perbincangan lah. Ramai orang boleh bagi pelbagai pandangan. Tetapi ada ulama kata ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah ayat yang paling banyak mempunyai hikmah dan rahsia. Sampai ada seorang ulama namanya Al-Harawi, Syekhul Harawi, dia menulis satu kitab Manazilus Sairin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang perjalanan orang menuju Allah dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Jadi satu ayat dari satu buku. Masya-Allah.
Jadi kita akan ambil sedikit perbincangan ini malam ini untuk kita sama-sama bincang. Tuan-tuan, perjalanan kita kepada Allah bukan perjalanan jasad kita. Bukannya hampirnya kita di rumah Allah ini menjadikan kita dokek dengan Allah, tak. Dalam hadis Nabi kata bagaimana? Antara 7 golongan, sab'atu yuzilluhumullah fi yaumin la zilla illa zilluhu. 7 golongan yang dinaungi Allah di hari di mana tiada naungan melainkan naungan Allah. Salah satu golongan tersebut adalah orang yang hatinya dekat dengan masjid, bukannya jasad dia. Tuan-tuan, berapa ramai orang di masjid, di surau, tapi hati dia di tempat kerja, hati dia dekat bisnes dia, bukan dekat masjid. Apatah lagi orang yang jauh. Sebab itu kita boleh lihat, tuan-tuan, orang yang duduk sebelah masjid pun duduk sebelah surau, tak boleh nak pergi surau. Orang duduk jauh, kalau naik motor, naik kereta, boleh sampai. Sebab bukannya jasad ini, tapi hati yang dokek dengan masjid. Macam itulah kita kiaskan dengan perjalanan menuju Allah, tuan-tuan. Dia dengan hati, bukan dengan jasad kita. Jadi sebab itu kita belajar tasawuf, kita belajar tengok hati kita, tengok hati kita, bagaimana kita ni menyediakan hati kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kata dalam Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bertemu Allah ini bertemu dengan hati yang sejahtera, bukannya tubuh yang six pack ataupun tubuh yang togak, tak. Hati. Okey, tuan-tuan, kita masuk ke dalam ayat ini, insya-Allah. Kita ambil sedikit masa. Okey, dalam ayat ni, tuan-tuan, ada 2 elemen penting. Elemen pertama kita panggil al-ibadah. Dan iyyaka na'budu, kan? Hanya kepada engkau lah kami beribadah. Elemen pertama. Elemen kedua, wa iyyaka nasta'in. Nama dia al-isti'anah, iaitu memohon pertolongan. Ibadah dan isti'anah, memohon pertolongan. Okey, dalam ibadah ini, okay, tuan-tuan, kalau kita boleh buat foto kan, dalam ibadah tu, kemuncak ibadah ini bila kita boleh kumpulkan 2 unsur, 2 lagi, 2 unsur, baru lengkaplah sifat ubudiyah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lengkaplah sifat seorang abd, hamba kepada Allah, iaitu yang pertama, ghayatul hubb, kecintaan yang tinggi kepada Allah. Okay? Kecintaan yang tinggi. Yang kedua, ghayatul dhulli wal khudu', ketundukan yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada dua-dua, kena ada kecintaan, kena ada ketundukan. Sebab apa, tuan-tuan? Boleh jadi seseorang tu dia cinta seseorang yang lain, tapi tak nak tunduk dengan cakap dia. Ni macam biasanya kalau para suami lah, sayang isteri, tapi kau dah dengar cakap aku, jangan melawan. Sayang tapi dengar cakap aku. Kita rasa kita ni ada kuasa, ada kuasa lah. Sayang tapi dengar cakap aku. Jadi dalam bab ibadah tak dikira sebagai abd, cinta tapi tak nak dengar cakap. Yang kedua pula, tuan-tuan, ketundukan yang mendalam. Ini lagi senang faham. Kita boleh tunduk pada orang tapi tak cinta kat dia. Ini kalau kita kerja kan, kadang-kadang bos, kan, kita punya ketua, kita punya bos lah, ketua jabatan kau apa kan, kita dengar cakap dia, tapi ialah kadang-kadang tu kalau makan tengah hari dengan kawan-kawan, kita ngumpat dia juga kan, macam-macam lah dia minta kan, macam-macam kita cakap ikut cakap, tapi tak suka lah, tak goma, tak suka. Jadi dengan Allah, tuan-tuan, kita kena kumpulkan kedua-dua ni, supaya kita tidak menjadi
Orang yang mengikut tanpa kecintaan seperti orang munafik. Solat bersama orang Islam, bersama-sama kita, tetapi dalam hati menyimpan kebencian kepada Allah dan Rasulnya lebih teruk daripada orang kafir. Dan supaya kita tak jadi macam orang yang kita panggil golongan sufi yang melampau, ataupun golongan yang tidak memahami agama ni, buat apa tuan-tuan? Buat macam ni, macam Allah tu kekasih dia. Kekasih ni betul lah, tapi kekasih ni ada tanda-tanda ni. Macam kita lah kan, okey lah, dah buat dosa kan, buat dosa, tak apalah, buat dosa, nanti kita pergi haji, diampunkan dosa seperti mana bayi baru lahir. Dia berkira-kira dengan Allah. Tak apalah, buat dosa, nanti tahun depan kita puasa 30 hari, dapatlah diampunkan dosa. Kan Nabi kata kan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Buat dosa setahun, sebulan puasa, alhamdulillah boleh diampunkan. Tuan-tuan, itu berkira-kira dengan Allah, tidak tunduk kepada Allah. Dia rasa macam kawan dia, sayang kawan kan, alah kacau-kacau sikit kan. Tak macam tu. Jadi ibadah yang sempurna mengumpulkan kedua-dua ini, iaitu ketundukan yang mendalam, kecintaan yang tinggi kepada Allah. Okey, jadi faham makna iyyaka na'budu itu. Kemudian yang kedua pula, al-isti'anah ataupun memohon pertolongan itu pun mengumpulkan dua unsur. Unsur yang pertama adalah athiqatu billah, percaya kepada Allah. Okey, percaya kepada Allah. Yang kedua, wal i'timadu alaihi, dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini pun senang tuan-tuan. Kalau kita tak ada kedua-dua ni, kita dipanggil tidak cukup. Kita ni boleh memohon pertolongan kepada seseorang ataupun kepada Allah dalam kes ini, dalam kisah ini, dalam ayat ni. Kan? Kita percaya kat kau, percaya kat kawan kita ni, tapi dia ni tak boleh harap lah. Kan? Macam anak kita lah kadang-kadang kan. Percaya dia bagus, tapi nak suruh buat kerja tak selesai kerja ni. Itu percaya tapi tidak boleh bergantung harap kepada dia. Okey, ini biasa kita faham. Dan sebaliknya macam tu juga, kita bergantung kat dia tapi kita tak percaya kat dia sebenarnya. Ini kan banyak juga kan, terpaksa minta tolong orang yang tak kena pun kita minta tolong juga kan. Tak tolong lah, boleh tak? Terpaksa lah, dah kereta dah pancit dia ni, tak tolong orang tu pergi jalan, tak percaya ni tapi terpaksa kan? Bergantung harap kepada dia tapi tak percaya. Jadi meminta pertolongan yang sebenar, al-isti'anah itu, kalau ada kedua-dua unsur ini baru cukup. Jadi mukmin yang sebenar tuan-tuan adalah mukmin yang mengumpulkan kesemua ini. Dia memahami makna ibadah dengan betul, dengan cukup dengan unsur-unsur ni, dan juga memahami makna isti'anah dengan betul, iaitu percaya dan boleh bergantung harap kepada dia. Okey. Kemudian kita masuk lagi tuan-tuan. Kenapa dalam ayat itu Allah mengatakan iyyaka na'budu, iyyaka tu depan? Kalau terjemah kepada engkau lah ya Allah kami menyembah, nah hanya kepada engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dalam Arab macam ayat ni terbalik sikit lah. Patutnya kami menyembah engkau wahai Allah, macam tu kan. Patutnya na'budu iyyaka ya Allah, sepatutnya macam tu. Dalam Arab ni dia dah jadi terbalik sikit kan. Kenapa macam tu tuan? Ada makna dia, ada rahsia dia, iaitu dah dibincangkan oleh ulama, mengatakan bahawa kerana Allah itu subjek yang utama dalam perkara ini. Iyyaka ya Allah, wahai kepada engkau lah ya Allah. Allah tu mesti di depan, tak boleh di belakang. Walaupun struktur ayat tu sepatutnya Allah tu di belakang, tetapi disebabkan kemuliaan Allah, keagungan Allah, letak kat depan. Macam itulah. Ini seni dalam bahasa Arab. Okey. Seterusnya tuan-tuan,
Jadi kita nak beradab dengan Allah lah, sebab tu kita meletakkan iyyaka tu di hadapan. Okey, seterusnya, kenapa tuan-tuan kita kenapa diletakkan al-ibadah itu di depan sebelum isti'anah, sebelum memohon pertolongan? Kenapa? Sebab antara sebabnya, sebab tuan-tuan, kita nak ibadah ni, mampu ke kita buat ibadah dengan kudrat kita semata-mata? Mampu tak sebenarnya tuan-tuan? Tak mampu. Tak mampu kita nak buat ibadah semua ni dengan kudrat kita sahaja. Kita perlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah ini merupakan matlamat gitu. Dan memohon pertolongan itu adalah alat untuk mencapai matlamat itu. Sebab itu kita kata ibadah dahulu, sebab ibadah itu merupakan matlamat. Dan pertolongan itu merupakan alat membantu kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tuan-tuan, kita lihat sekarang ni kita tengok kan, trend sekarang tuan-tuan. Saya ada kawan yang kerja kedai basikal. Dia kata sekarang ni sejak PKP itu, basikal ni dah jadi fenomena masyarakat. Yalah, seorang kan kalau main futsal ni duduk-duduk dengan orang kan, ada kontak kan, ada kontak rapat panggil. Jadi basikal ni seorang-seorang pun boleh, jogging seorang-seorang pun boleh. Jadi dia jadi trend sekarang ni. Naik basikal tu berpuluh-puluh kilometer lah, ada yang ekstrim beratus-ratus kilometer, Masya Allah. Kita naik motor beratus kilometer pun dah sakit pinggang kan, ni naik basikal, Masya Allah. Naik Bukit Putus tu. Tetapi tuan-tuan, nak pergi masjid pun susah. Naik basikal berapa ratus kilometer sampai, tapi nak pergi masjid pun susah. Jadi ini bukti tuan-tuan, ibadah ni perlukan kepada pertolongan Allah. Kudrat kita kadang-kadang cukup, tapi Allah tak bagi kita pertolongan, tak sampai kita kat masjid, tak sampai. Kita ada cukup duit, ada cukup masa, tapi Allah tak bagi kita keizinan dan pertolongan, tak sampai kita kat Mekah. Ayah mertua saya nak pergi umrah bulan 3 itu, tak pergi, duit dah ada, tiket dah beli, Allah tak izinkan, tak boleh tuan-tuan. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita tengok ibadah ini sangat berkait dengan pertolongan Allah. Kenapa orang-orang sini macam tuan-tuan senang hadir di masjid, tetapi orang muda-muda macam saya tak sampai pun dekat masjid? Tak ramai lah kalau sampai pun, sibuk. Dan Allah tak tolong kita. Na'udzubillah lah. Moga-moga Allah tolong saya juga, insyaAllah, dan juga generasi muda kita untuk berhampiran dengan masjid, insyaAllah. Okay, tuan-tuan, nak kata bagaimana, bukan kudrat manusia yang menentukan, tetapi pertolongan Allah yang menjanjikan kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan juga kenapa ada ulama mengatakan bahawa ibadah itu di depan sebelum al-isti'anah, sebab juga ibadah ni tidak lahir melainkan daripada orang yang ikhlas sahaja. Tetapi pertolongan itu, memohon pertolongan Allah ni, orang yang ikhlas pun buat, orang yang tak ikhlas pun buat. Bila susah baru ingat Allah. Okey. Jadi kita lihat bagaimana seorang mukmin yang memahami makna ibadah dan isti'anah ni, dia paling tinggi, darjat yang paling tinggi, iaitu dia faham ke semua makna tadi yang kita bincang. Okey, kemudian kita lihat pula sebaliknya daripada peribadi ini. Okay. Iaitu siapa lagi kalau bukan orang kafir? Orang kafir ini dia tidak beribadah kepada Allah dan dia tidak memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia tak mohon ibadah, dia tak ibadah dan tak mohon pertolongan kepada Allah. Tetapi tuan-tuan, ini kita nak bincang. Tetapi kenapa kita lihat realiti yang berlaku bukan sekadar di negara kita, tapi di seluruh dunia, orang-orang kafir mendapat bahagian mereka yang banyak di dunia ini. Negara paling kaya, adakah negara-negara majoriti Muslim? Tidak. Negara paling miskin yo. Negara yang paling banyak peperangan
pun sama majoriti Muslim. Saya belajar kat Mesir dulu tuan-tuan, kalau pengemis jalanan ni saya tak pernah jumpa sepanjang 6 tahun lebih saya duduk kat Mesir orang bukan Islam. Tapi orang Islam hampir kesemuanya mengemis di tepi jalan. Kalau ikutkan apa yang kita faham daripada ayat ni, sepatutnya kita yang beribadah, kita yang minta tolong Allah ni, kita layak dapat nikmat dan kesenangan. Tetapi kenapa kita lihat sebaliknya di dunia ni? Pernah persoalan tuan-tuan? Orang paling kaya kat Malaysia orang Cina, bukan orang Melayu. Pernah kita persoalkan tak kenapa? Kita tak persoalkanlah pada Allah kan, tapi kita tak pernah fikir tak? Kenapa macam ni? Okey. Jadi tuan-tuan, satu, banyak jawapan yang kita boleh bagi untuk jawab soalan ni. Ini soalan akidah. Tapi kita nak kaitkan dengan tasawuf dalam hati kita. Okey. Tuan-tuan, pertama sekali kita kena faham balik, melihat semula makna nikmat itu sendiri. Makna nikmat itu sendiri kita kena lihat balik. Kita kena mendefinisikan semula makna nikmat. Di mana tuan-tuan, nikmat ni bukan yang kesenangan. Tak. Nikmat itu bukan kesenangan, kekayaan, tapi kecukupan. Ataupun yang kita panggil, apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah nikmat. Manfaat ke, mudarat ke, kalau mendekatkan kepada Allah, itu adalah nikmat. Musibah dalam bentuk apa-apa pun, jika menjauhkan kita daripada Allah, maka nikmat ke, tak nikmat apa, kemudahan ke, kesenangan ke, itu dipanggil musibah kalau menjauhkan kita daripada Allah. Bila kita faham makna ini tuan-tuan, apa yang berlaku kat kita ke, dapat bonus kau, tak dapat bonus kau, gaji tertunggak kau kan, kita moga-moga Allah mendekatkan kita kepada Allah, itu juga nikmat. Tapi ini susah tuan-tuan. Di depan ni kan, termasuklah saya bagi ceramah ni pun, kita kena didik diri kita nak faham sebegini. Ini tinggi kebergantungan kita kepada Allah kan? Susah kan? Nak menganggap benda yang dekatkan kepada Allah itu nikmat, susah tuan-tuan. Tapi itulah kefahaman yang sempurna kan? Dan apa-apa, kalaulah orang kafir itu mendapat nikmat sekalipun ataupun mendapat kebaikan sekalipun, itu tidak lain hanyalah sebagai untuk menambahkan bahagian mereka di azab ketika akhirat nanti. Ya ulang kan? Biasanya kalau orang susah ni senang sikit dia ingat Allah kan, senang dia ingat Tuhan dan cari Tuhan. Kalau susah senang cari Tuhan. Tapi kalau dah senang yo, keturunan semua senang, bila nak ingat Tuhan, makin jauh dengan Tuhan, makin jadi tidak bertuhan adalah. Macam itulah tuan-tuan. Orang susah lebih ingat Tuhan. Biasanya lah kan, tak semestinya kata-kata orang kaya tak boleh. Biasanya lah ditimpa kesusahan kita ingat Tuhan. Jadi kalau dah kaya sentiasa, bertambah-tambah kekayaan, bertambah jauh daripada Tuhan. Itulah makna musibah ataupun yang kita bincang tadi. Lagi dapat benda, lagi jauh pada Allah. Okey. Jadi tuan-tuan, janganlah berasa berduka cita kalau kita tidak dapat apa yang kita doakan. Semoga itulah sebenarnya nikmat kepada kita. Nikmat kepada kita, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kalau kita dapat apa yang kita minta tu, kita dah lupa nak doa ke Allah, mana tahu. Okey. Okey. Habis satu soalan. Soalan seterusnya pula. Ustaz, kami tak minta pun, tapi Allah bagi. Macam mana tuan-tuan? Tak minta dapat bonus, tak minta dapat durian runtuh, bisnes mana tahu kan, dapat durian runtuh, orang beli banyak. Ni nak kira dalam bahagian nikmat ke bahagian musibat? Okey, jadi
Satu, tuan-tuan, kita kena doa moga-moga itu adalah nikmat. Dan yang kedua, kita kena buktikan kepada diri kita sendiri bahawa itulah nikmat Allah dengan kita buatlah sepatutnya. Kita meraihkan dengan jemaah surau ke, kita bagi anak-anak yatim ke, kita sedekah dekat mana-mana masjid dan sebagainya. Itulah bukti kita mengatakan, ya Allah, inilah aku mensyukuri nikmat yang kau bagi. Kita tak lupa walaupun kita dapat bonus ataupun dapat durian runtuh. Ini kalau tak minta lah. Okey, jadi itu dah habis dua soalan. Kenapa orang kafir dapat nikmat, dan kenapa kalau kita dapat nikmat tanpa diminta, apa kita nak buat? Jadi tuan-tuan, moga-moga kita dapat faham makna nikmat dengan sebenar. Okey, terakhir sebelum kita akhiri pada malam ini, sebelum tu tuan-tuan, saya nak bagi satu kefahaman yang baru tentang ibadah. Kita tak boleh faham tuan-tuan, ibadah ni semata-mata solat di masjid, baca Quran, berselawat, bersedekah semata-mata. Tidak. Betul itu ibadah, tapi kita panggil tu ibadah khusus. Ibadah ni sebenarnya dia luas. Bila Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah kata tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Waktu Allah kata lagi dalam ayat Quran yang lain, surah Baqarah ayat 30, Allah kata Allah ingin menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menciptakan jin dan menciptakan di bumi ini seorang khalifah, pemimpin, pentadbir. Apa kaitan antara dua itu? Ibadah dengan mentadbir ini. Kita biasa ingat ada dua tujuan penciptaan manusia, mentadbir dan beribadah. Tak. Sebenarnya tak. Sebenarnya ibadah yang kita kena faham satu adalah ibadah tu dia bersifat luas. Setiap inci kehidupan kita ni adalah ibadah. Pergi cari rezeki itu ibadah. Mendidik anak itu ibadah. Mendidik anak karya itu ibadah. Membangunkan sistem pendidikan itu pun ibadah. Membangunkan teknologi-teknologi yang mendekatkan kita kepada Allah pun ibadah. Luas. Dan kemuncak kepada ibadah-ibadah ini adalah menjadi khalifah, mentadbir bumi ini. Itu tujuan penciptaan manusia. Jadi salahlah orang yang kata Islam ni dalam masjid yo, dalam surau yo, atas tikar semayang yo. Tak. Sebab kita dicipta untuk mentadbir bumi ini, memakmurkan diri ini dengan Islam. Salah orang yang cakap dalam masjid je Islam. Tak. Dia luas. Okey, jadi ibadah ni tuan-tuan luas. Yang penting dua benda. Niat kerana Allah dan tidak bercanggah dengan Islam. Janganlah kata pergi curi itu ibadah, makan duit haram tak boleh, menyalahi syariat Islam walaupun dia ikhlas. Okey, jadi kita faham makna ibadah. Jadi apa yang kita tahu awal tadi pasal ibadah merangkumi makna ini. Okey, terakhir. Antara perbincangan tentang maqam ataupun kedudukan ahli ibadah ini adalah apakah ibadah yang paling afdal? Apakah ibadah yang paling baik untuk kita buat? Apakah ibadah yang paling afdal? Okey, ada 4 pandangan. Kita bincang kejap sambil masa sikit. Okey. Ada 4 pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahawa ibadah yang paling afdal ini adalah ibadah yang paling susah. Yang paling susah itu yang paling afdal. Sebab ada satu hadis. Bukan satu hadis, satu kata-kata ulama mengatakan bahawa al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu mengikut kadar kesusahan. Selagi susah, lagi banyak pahala. Satu pendapat yang pertama. Okey, pendapat yang kedua adalah afdalul ibadat at-tajarrud wa zuhdu fid dunya. Ibadah yang paling baik adalah ibadah kita hilangkan diri kita daripada dunia ni. Maksudnya betul-betul zuhud, betul-betul ikhlas, kan? Dan tidak langsung mengambil dunia.
memang tolak dunia terus. Ini paling ibadah yang paling bagus. Pandangan kedua. Pandangan ketiga adalah yang dikata yang paling ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang paling banyak manfaatnya. Kalau ada ibadah tu manfaat dia untuk individu seorang dia tak cukup afdal. Yang paling afdal lagi besar manfaat tu, lagi tinggilah dia punya keutamaan ataupun afdal tadi. Tuan-tuan rasa yang mana? Yang kompak lah biasa kan. Yang keempat ni dia menarik tuan-tuan. Dia kata ibadah yang paling afdal adalah ibadah pada waktunya. Okey, apa pada waktunya ni? Ada berkait dengan saya cakap tadi, iaitu ibadah itu luas. Yang mana adalah dia kata ibadah ni ada ketika kita perlu buat ni, bukan buat tu. Contohlah tuan-tuan, hari Ahad ni kan, ada orang datang rumah kita waktu pukul 10, datang rumah kita ziarah kan. Kita pukul 10 ni nak solat duha. Asal aku datang pukul 10 aku nak solat duha ni? Okey tuan-tuan, ketika itu nak buat mana? Nak layan tetamu ke nak solat duha? Ketika itu layan tetamu lebih afdal. Ada panggilan jihad, ini kalau zaman dulu lah. Dengan kita ni nak duduk masjid beriktikaf bulan Ramadan, mana lagi afdal? Okey, jauh sangat. Kita pergi dekat sikit. Kita ni AJK makanan masjid kan. Kalau tarawih tu kita kena keluar awal. Kalau tak makanan murih tak sampai disediakan untuk jemaah yang hadir, kita kena keluar 2 rakaat awal ataupun 4 rakaat awal daripada jemaah yang mendirikan solat tarawih. Kita sebagai AJK makanan lah, mana lebih afdal? Sediakan makanan kau ikut jemaah tarawih. Kalau kita AJK makanan, lebih afdal sediakan makanan. Jadi ni tuan-tuan, kita panggil ibadatul waqt, ibadah pada waktunya. Ada benda yang waktu itu memerlukan kita untuk buat dan tak ada orang lain boleh buat, kita kena buat. Sampai tahap tu. Jadi sebab itu kita panggil, kita jadi hamba Allah ni, jadi hamba Allah pada semua waktu dan tempat. Kita tak memilih. Dan kalau ada panggilan ni, kita timbang-timbang, ni lebih penting, pergi. Ketika kita kerja mencari rezeki yang halal, itulah ibadah yang paling afdal ketika itu. Balik rumah mendidik anak lebih afdal daripada segala yang lain dan sebagainya. Jadi itu kena banyak belajar tentang fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Baru kita nampak, oh sebenarnya ni ketika ni kena buat ni, ketika itu kena buat tu. Dan jadi bila di peringkat, kalau kita jadi pimpinan, kita jadi AJK, jadi apa, ketua ketua apa kan, ketua kecil-kecil pun, ketua keluarga pun, jadi ketua, jadi apa, pengurusi surau ke, jadi ketua mana-mana mesyuarat ke, kita tahu apa yang kita kena buat. Orang muda tak pergi masjid, nak buat apa ni? Buat macam-macam. Kita fikir daripada ceramah, mungkin kita boleh buat pertandingan futsal. Duit nak bagi ceramah ke nak bagi pertandingan futsal? Kita tahu mana keutamaan dia. Ibadah kita faham. Jadi yang keempat ni dia kena lebih sikit, kefahaman dia kena lebih. Jadi ini yang dikatakan ulama sebahagianlah, bahawa afdaliyah ataupun ibadah yang paling afdal adalah ibadah pada waktunya. Jadi ini memerlukan ilmu lah, bukan kita fikir sendiri. Bila fikir sendiri ni yang jadi cacar marbah, tapi kita kena ada ilmu, kita kena kefahaman kepada Al-Quran dan Sunnah untuk kita boleh menjadi hamba Allah yang memahami makna ibadah dengan tepat. Maka kita akan buat ibadah yang paling afdal. Sebab tu penting memahami tentang perkara ini. Jadi tuan-tuan, itu bersedikitlah tentang kita
mengulang kaji tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan saya harap insya-Allah moga dengan sedikit perbincangan kita pada malam ini menjadikan kita lebih khusyuk, lebih memahami apa yang kita baca setiap hari itu ketika kita menunaikan solat. Allah taala alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.